wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi ananda pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Haji Fakhrul Razi selaku pengurusi masjid ini, barisan saf kepimpinannya, jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tok-tok imam, tok-tok guru, para cerdik pandai yang berusaha, pengurusi MPKK dan jawatan kuasanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, kita rafakkan setinggi syukur pada Allah kerana kita berjalan di atas nikmat yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak kira, nak audit nikmat-nikmat Allah, nescaya tak terhitung banyaknya. Keduanya, alhamdulillah, satu perkara yang kita syukur, masa begitu pantas berlalu. Semasa mula-mula saya mengajar di sini, ramai yang ada, tapi sekarang ramai dah yang telah kembali ke rahmatillah. Semasa mula-mula mengajar dulu, ramai yang muda belaka. Sekarang kalau tanya, boleh bilang penyakit macam-macam. Sekurang-kurangnya gauk, darah tinggi, kecil manis, mata tak berapa jelas dah, kederak pun lemah. Itu semua tanda bahawa sebuah kehidupan yang kita pasti melaluinya. Nak tak nak, itulah rencam kehidupan manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tajuk yang diangkat perbincangan pada malam ini adalah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah seorang yang paling unggul di muka bumi ini. Sama ada bermula daripada Adam alaihissalam sampailah akan dikiamatkan, maka i'tiqad kita sebagai orang yang beriman meyakini bahawa tidak akan ada lagi manusia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik, seagung, seakhlak, maka Rasulullah SAW tetap berada pada kedudukan yang utama. Keduanya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak macam kita, penuh dengan pilihan Tuhan. Sebab itu salah satu nama Nabi Mustafa, yang memberi makna Rasul yang terpilih, digelar dengan Mustafa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu-satunya sosok tubuh yang dikaji, pertama sebelum kelahirannya lagi, kedua ketika kelahirannya, keempat selepas kelahirannya. Bahkan sejarah kehidupannya itu diteliti dan ditekuni oleh cendekiawan barat dan juga bukan barat, timur dan lain-lain lagi. Apabila mereka membaca dan mengenali sirah Nabi, mereka terpana dan terkejut. Ada insan seperti itu, yang mana Allah lengkapkan akhlaknya dengan semulia-mulia akhlak, setinggi-tinggi peradaban dan keluhuran yang tak ada boleh dibandingkan dengan sesiapa pun. Justru bila kita melihat seperti ini, kita akan faham betapa hebatnya Rasulullah SAW. Tuan-tuan, cabaran yang pertama ialah
kita dapati kaum Yahudi, Kristian sudah begitu lama mengkaji tentang Nabi Muhammad sebelum Nabi lahir lagi. Dan mereka kaji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka makrifah dan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mereka kenal anak mereka. Seorang ibu, seorang bapa, dia kenal anak dia luar dalam. Tai lalak peha dia kenal, PA perangai dia kenal, cara suka menangis, merajuk dia kenal. Semua dia kenal sebab anak dia. Maka begitulah umpama orang-orang Yahudi, terkhususnya cendekiawan mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kalau mereka kenal anak-anak mereka seumpama itu, sedemikian itu, maka tuan-tuan, isu yang paling besar yang perlu kita fahami ialah cabaran kepada kita. Kalau orang yang tidak masuk Islam pun kaji tentang Nabi Muhammad, macam mana kita? Adakah kita kaji tentang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Malang sekali kalau kita tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan cepu mas yang paling mudah. Siapa di kalangan kita yang dapat mengenali Nabi Muhammad dengan beng-beng-beng-bengnya sampailah kepada Adnan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21 lebih. Dan semuanya kami telah sebut dalam buku ni, kisah dia satu persatu. Atuk-atuk dia tu yang mempunyai sifat keketuaan siadah, yang mempunyai sifat kesempurnaan baik dan tanjak untuk diketuakan, dan mempunyai akhlak ataupun prestasi yang baik, yang banyak membantu ummah mengikut zaman masing-masing. Dan Nabi juga menyatakan keturunannya keturunan yang dia selamat daripada penjarahan perzinahan. Rasulullah SAW menyebut, ulitu min nikahin la min sifah. Aku dilahirkan daripada nikah yang sebenar, bukan daripada perzinahan. Dan dalam keadaan Nabi seperti itu, Allah telah pilih. Allah telah pilih bangsa ataupun Kinanah berbanding daripada anak Nabi Allah Ismail. Kinanah ni kalau kita tengok ialah atuk Nabi yang ke-14. Allah pilih daripada anak Ismail tu, anak cucu Ismail tu, ramai-ramai tu, Allah pilih Kinanah. Dan Allah pilih Quraisy daripada Kinanah. Quraisy ni kita tak sebut tadi nama Quraisy dan tak ada. Sebenarnya Quraisy adalah gelaran kepada atuk Nabi yang bernama Fihir. Fihir ni atuk Nabi yang ke-11. Dan Allah pilih daripada Quraisy ini Bani Hashim. Allah pilih mula-mula Quraisy ni iaitu Kinanah, iaitu Fihir daripada keturunan Quraisy ini Bani Hashim. Dan Allah pilih daripada Bani Hashim ni, Allah pilih daripada Bani Hashim Rasulullah SAW. Berapa tapih Allah pilih? Satu. Allah pilih bila Nabi dilahirkan. Allah pilih tempat Nabi dilahirkan. Allah pilih ibu bapa Nabi. Allah pilih keluarga Nabi. Allah pilih sahabat Nabi. Allah pilih. Semua Allah pilih. Kerana dia Rasul. Inilah kehebatan Rasulullah. Poin yang kedua, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dibahaskan
Dalam sejarah, sejak Nabi belum lahir lagi, mereka duk cakap dah tentang Nabi ni. Siapa Nabi ni? Macam mana Nabi kita ni? Antaranya firman Allah Ta'ala, kisah Nabi Allah Isa alaihi salam yang menyebut wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku nak bagi tahu bahawa aku beri berita gembira kepada kamu semua, yang akan ada seorang nabi selepasku, namanya Ahmad. Nabi tak ada pun lagi. 500 tahun, 5,500 lebih baru Nabi dilahirkan. Tapi Isa alaihi salam telah war-warkan. Sehingga ada satu kisah yang menarik. Kisah di mana terdapat satu kalimah dalam bahasa lama, bahasa Syriani ataupun bahasa seumpamanya. Satu kalimah namanya Farqali atau disebut sebagai Barqali. Siapakah itu Farqali dan siapakah itu Barqali? Kisahnya bermula di mana ada seorang padri zaman dulu yang digelar sebagai Abdullah Al-Mayurka. Nama sebenarnya Islam Tumida. Abdullah Mayurka atau Islam Tumida adalah seorang padri muda yang hebat di kampungnya, di dir gerejanya. Kemudian datang seorang padri di bandar utama besar, mari ziarah padri tua yang paling berpengaruh pada masa itu, yang datang singgah dan tengok padri muda ni. Nama padri tua itu ialah Nicolas Martin. Bila tengok tu dia jatuh hati kepada budak ni, orang muda ni. Dia kata jom pergi kat dia, kerja dengan dia, belajar dengan dia. Maka dia pun belajar. Padri tua ni rupanya berpengaruh. Raja-raja, pemimpin-pemimpin barat, atas duit banyak, atas harta. Kalau dia terima, pemimpin akan rasa seronok kerana barakah. Dan dia punya emasnya banyak, hartanya banyak, hebat. Dan dia tersohor dan dia menjadi rojokan kepada yang lain. Makin lama makin tua, becak percayanya padri ini kepada yang muda sehingga dia beri kunci, boleh masuk akses semua sekali, kecuali satu bilik sahaja yang mana tersimpan banyak hartanya, tempat dia beribadat khusus. Hampir 10 tahun dia khidmat. Akhirnya padri itu makin tua, dia ganti untuk pergi dalam halaqah muzakarah sesama mereka. Satu hari dalam muzakarah tersebut, mereka telah fikir tentang satu perkataan Farqali atau Barqali. Apa ini? Masing-masing menyatakan itu adalah Nabi sekian-sekian. Ada kata Nabi ni, ada kata Nabi itu, macam-macam. Dan mereka tidak menemukan satu kesepakatan dan hujah yang paling kuat. Selepas pulang, maka yang muda ini pergi menghadap kepada yang utama dan cerita apa yang berlaku. Kawan ni kata, ini ilmu besar-besar, kamu tak layak. Dia kata, wallahi, dia cujuk kaki kepada padri itu. Saya telah khidmat kepada tuan lebih daripada 10 tahun. Saya tak pernah minta apa-apa pun. Boleh tak sekali ni bagi tahu? Rekah cerita. Akhirnya selepas dia pujuk, dia cerita gini, dia kata beliau ialah Muhammad. Bila sebut Muhammad, maka mereka pun terkejut. Dia pun terkejut. Dia kata, dah kalau kamu tahu, kenapa kamu tak ikut? Dia kata, tak boleh, aku dah tua. Kalau aku pergi negeri nong, aku kiam, orang akan kata begini. Dah jadi macam mana? Aku macam mana? Aku kena cerita. Jangan, kalau kamu cerita, kamu akan dibunuh. Zaman masa tu aku akan menafikan kamu nisbah pada aku. Orang tak percaya kamu, orang percaya ke aku. Jadi akhir sekali dia kata, kalau begitu dia hijrah. Kata, baik kamu hijrah. Dia bagi 50 dinar. Dia balik ke negeri dia dulu, di Malorca. Dia duduk di situ di pulau. Bila ada kabilah selepas 6 bulan, dia pergi ke mana? Ke Tunisia. Namanya tempat Marsah. Bila sampai di situ, dia tanya ketika itu kepada
orang-orang sana daripada rakan taulang dia sambut dia dan puji dia dan dianggap dia sebagai orang yang paling hebat sekali. Kemudian dia tanya, di sini siapa yang kenal dengan raja? Dia kata ada sultan, ada orang yang terkenal, iaitu namanya Yusuf. Dia seorang tabib yang tersohor. Jadi kalau kamu nak, dia Yusuf at-Tabib. Yusuf ni dapat berita cerita orang ni, terus lapor pada raja. Raja di situ namanya Abul Abbas Ahmad, Tunisia. Kemudian dia bawa orang ni cerita, akhirnya dia masuk Islam. Raja ni tanya, hang umur berapa? Jawab dia, umur saya 35 tahun. Dia pun cerita satu persatu. Semoga Allah berkat kamu tempat kami akan layan kamu dengan sebaik-baiknya. Rekah ceritanya. Raja pun beri kepada dia beberapa keistimewaan, termasuk terjemah. Sebab itu dia digelar dengan nama Abdullah At-Turjuman. Kemudian selepas daripada itu, raja ni kahwinkan dia pula dengan anak seorang Haji Muhammad As-Safar. Bila sudah kahwin dengan isterinya itu, maka raja kurniakan 100 dinar emas. Di samping itu beri persalinan pakaian dan tempat tinggal. Dan dia akhirnya dapat seorang anak. Anaknya diberi nama dengan nama Muhammad, sempena dengan Nabi SAW. Kisahnya panjang, cukup menarik, saya sebut dalam buku ni. Dan dia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan telah ditahqiqkan oleh seorang ulama Azhar. Dan buku tersebut bertajuk Tuhfatul Arib Fir Raddi ala Ahli Salib. Kisah seumpama ini bukan satu, banyak. Saya tak sempat nak cerita. Kisah yang kedua, kalau nak cerita juga, Syirk dan Sutai. Menarik kisah itu yang disebut oleh Ibn Hisham. Kisah yang ketiga juga disebut tentang Raja Yaman yang pernah singgah ke kota Madinah berperang dengan orang Madinah. Bila tahu tempat ini tempat hijrah Nabi, dia membina satu rumah agar Nabi akhir zaman ziarah dan tinggal di situ. Ketika Nabi hijrah, rumah itu dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ceritanya banyak lagi. Yang seterusnya masa Nabi lahir. Bila Nabi nak lahir itu, ini berlaku di kota Mekah. Ada seorang peniaga Yahudi yang terkenal di kota Mekah. Dia mari berniaga tiap-tiap malam. Dia ni juga ahlul kitab, pendeta yang handal, ahli yang berpengetahuan. Dia selalu tengok langit. Bila tengok langit pada malam kejadian kelahiran Rasulullah SAW, maka dia kata, laqad tala'an najmu Ahmad. Malam ni telah muncul bintang Ahmad. Hal wulida fikum lailah. Adakah pada malam ni telah lahir di kalangan kamu seorang anak? Semua kata tak ada. Dia kata pasti ada. Rupa-rupanya malam tu Nabi seorang je. Kemudian dia kata, boleh tak saya nak tengok bayi tu? Apabila diizinkan, kita terus ke ataupun kita berhenti dulu? Teruskan. 2 jam boleh? Boleh? Kalau boleh 2 jam, kita berhenti pukul 9 lah. Cukup lah. Tuan-tuan, selepas daripada apa yang berlaku tu, dia pergi tengok Nabi Muhammad yang baru lahir ni. Dia tengok sungguh. Dia cang betul-betul. Dia tengok muka Nabi, bibir Nabi. Dia tengok mulut Nabi. Dia tengok hidung Nabi, mata Nabi. Dia tengok dahi Nabi. Tengok semua. Dia merasa sesuatu. Kemudian dia balik pula belakang Nabi. Dia tengok di antara belikat ni seolah-olah macam bulu kecil membentuk kalimah Khatamun Nubuwah. Dia macam bulu kuda yang nipis kecil halus. Bukan macam kita kata tatu, bukan. Yang bermaksud khatam segala Nabi. Khatam kenabian.
Tengok saja macam tu dia pensar. Sudah dia jaga, dia kata apa? Zahabatin nubuwatu min bani Israel. Kalaulah ini berlaku, maka telah berlangsung dan telah pergilah kenabian daripada puak-puak Yahudi. Sebab Nabi kita, Nabi akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak masuk sikit sebagai mukaddimah. Nabi dilahirkan. Bila Nabi dilahirkan? Ada kata 12 Rabiul Awal. Inilah yang paling masyhur, yang disebut oleh Ibnu Ishaq Az-Zahabi dan juga At-Tabari. Pendapat yang kedua menyatakan 9 Rabiul Awal. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri dan ahli falak terkenal Mesir, iaitu Mahmud Bashar. Yang ketiga menyatakan 8 Rabiul Awal. Ini adalah pendapat yang disebut dalam Sifatus Safwah, yang juga pendapat Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi dan Al-Baihaqi. Pendapat yang keempat menyatakan pada 2 Rabiul Awal. Ini pendapat Imam Al-Waqidi. Sebenarnya bila berlaku? Sebenarnya yang berlaku adalah pada hari Isnin. Yang Nabi sebut wulidtu fi, aku dilahirkan pada hari Isnin, sebab tu aku puasa hari Isnin banyak. Baik. Hari Isnin mengikut kalender dan mengikut falak, hari Isnin pada minggu tu sebenarnya jatuh pada 9 Rabiul Awal. Kalau 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Khamis. Kalau ikut kalender, tuan-tuan pergi kat falak. Kadang-kadang sekarang ni dia ada sistem boleh kira, tengok. Dengan sebab itulah ahli falak Mesir seperti Mahmud Bashar dan juga Al-Mansufuri telah menyatakan Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang banyak orang boleh terima dengan hujahan tersebut. Tak apa. Soalan yang kedua, Nabi ni lahir waktu mana? Sebenarnya ada yang kata Nabi lahir ketika fajar hampir menyingsing. Pendapat ini adalah pendapat daripada Az-Zubair ibn Bakkar. Tapi pendapat yang kedua ialah pada waktu pagi. Mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, pukul 9 pagi. Ini pendapat daripada Al-Hafiz Abul Fadl Al-Iraqi. Yang kedua-duanya masyhur. Cuma pendapat kedua telah diterjihkan oleh Sa'id ibn Al-Musayyib, Ibn Dihyah dan juga Az-Zarkashi. Yang ini kata yang paling kuat Nabi lahir waktu pagi. Ini pandangan ulama. Kemudian dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ni di mana? Di kota Mekah. Di kota Mekah ni di mana tempat Nabi lahir? Ada kata di rumah Abu Talib di Syekh Bani Hashim. Dan bidan yang menyambut kelahiran Nabi namanya Asy-Syifa. Siapa Asy-Syifa? Ibu kepada Abdurrahman bin Auf, salah seorang yang dijamin masuk syurga. Juga keturunan Quraisy. Terdapat juga pandangan bahawa Nabi lahir di Syekh Bani Hashim seperti yang disebut oleh Az-Zubair ibn Bakkar. Ada juga yang menyatakan Nabi dilahirkan di Radem. Radem ni ada jarak sikit daripada kota Mekah. Dan ada kata di Usfan. Tapi kedua-dua pendapat tersebut adalah lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita perasan bila dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim ni apa makna, tuan-tuan? Yatim ni ada 3 istilah dalam bahasa Arab. Istilah yang pertama, yatim kepada manusia ialah mati bapak. Mati mak dah. Mati mak dah yatim. Mati bapak yatim. Mati mak bapak yatim. Cuma orang Melayu sebut yatim piatu. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arab tak ada. Nas innama sadaqat wal yatama. Apa makna wal yatama? Anak-anak yatim. Itu je. Tak apalah. Itu bahasa. Cuma kita sedih jugalah. Kadang-kadang mak tanggung, bapak tak tanggung. Ada juga macam tu.
Yang kedua, kalau burung, dia ni mati salah satu. Sebab burung ni orang selalu sebut merpati dua sejoli. Dia setia tu banyak. Lain, mati salah satu. Kalau binatang mati mok, tu makna yatim. Lembu, kita sembelih ibu dia, anak tu yatim. Sembelih bapak dak. Sembelih bapak dak. Itu bezanya antara haiwan ni. Baik. Yatim ni Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Apa sebab? Sebab yang pertama, kata ulama, manusia ni, siapa-siapa dia lah, bila menikah, anak seorang, semua tumpahan kasih pada waktu seorang. Nyamuk satu hingga gaduh laki bini. Lebih-lebih lagi kalau tunggu nak dapat anak tu selepas 6 tahun, 7 tahun. Oh, jaga. Kelambu tu dua kelambu, satu. Allah kata. Dah takut nyamuk masuk ni, sayang ni. Tapi kalau anak 14, tak kisah. Mati dah sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, ada 13 lagi. Dia tak kisah. Dia tak kira dah. Tapi kalau seorang, jaga. Tumpuan ibu bapa hanya seorang tu je. Intang payung, beliang, waktu seorang je lah. Tengok. Supaya sifat Rasul Muhammad SAW ni, tumpahan kasih ibu dan bapa hanya waktu seorang ni. Allah jadikan. Kedua, Allah jadikan Nabi ni yatim supaya Nabi ini direct ditarbiyah oleh Allah. Nabi sebut, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik, mengadabkan aku dan dia sebaik-baik. Dia tak macam kita. Supaya tidak ada campur tangan ibu bapa kepada Nabi kita. Macam kita tengok, mak Allah hebat mak. Kata. Mak tu kampung kita, kampung sawah, kampung segala ni memang hebat sangat dia. Sabitlah dia jadi pegawai daerah. Sabitlah dia kerja jadi timbalan ketua setiausaha di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Hebat dia. Tanya kedai kopi mak macam mana? Oh, jauh dengan anak-anak. Anak pada tak jadi, anak Allah tak jadi, anak Mukminah tak jadi. Orang sekali pun bijak. Jauh, mak jauh. Kenapa? Syekh, abah dia kotak tangan semua. Abah dia cikgu, mak dia cikgu. Tiap pagi tuition, belajar. Sampai dia berjaya. Nabi kita ada macam tu? Tak ada. Tak ada campur tangan ibu bapa. Sebab itu Nabi kita tak ada cikgu. Imam Syafi'i ada cikgu. Siapa cikgu dia, guru dia? Salah seorangnya Imam Malik. Imam Malik ada cikgu, ada guru. Salah seorangnya Rabi'atul Ra'i. Imam Abu Hanifah ada cikgu. Salah seorangnya Hamad. Imam Ahmad bin Hanbal ada seorang guru, ada guru dia. Salah seorangnya Imam Syafi'i. Bukan seorang, banyaklah. Maknanya nak cerita, semua ada guru. Tapi Nabi tak. Manusia cikgu dia mulia semua. Tapi Nabi cikgu dia bukan mulia, maha mulia, Allah. Sebab itu Nabi Allah sebut Iqra wa rabbuka al-akram. Bacalah ayat ketiga. Bacalah, dan Tuhan kamu yang agung, paling mulia, maha mulia. Tak macam orang lain. Jadi sebab itu Allah tarbiyah Nabi daripada kecil lagi. Dan tuan-tuan tengok, tuan-tuan, ini antara rahsia. Daripada kecil lagi Nabi tak sama dengan orang lain. Sebab itu kata Syekh Abdul Hamid Kish, hatta la yakula abi walakin qala rabbi. Supaya Nabi tak sebut macam orang anak kita, Abah, tapi sebut Tuhanku. Ini beza. Bila sebut Tuhanku, jelas menunjukkan kepada kita kedudukan kemuliaan orang seperti ini. Jadi tuan-tuan, cerita tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah amat luar biasa. Telah diperakukan, telah disebut, inilah Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara yang lain,
Kenapa Nabi dalam keadaan yatim? Sebenarnya nak beri satu hal yang perlu kita fahami. Kerana manusia ni, anak yatim dipandang kasta kedua. Macam kita duduk sambut hari raya, ada budak mari saya salah. Tiba-tiba datang seorang, ni anak yatim ni ustaz. Allah, muka comel pun kita reason dah. Kenapa? Biasanya susah. Biasanya, bukan ada anak yatim kaya, tapi biasanya susah. Kedua, anak yatim ni tuan-tuan, dia ni bukan minta, tapi berlaku. Masih baby. Anak yatim ni bukan dia minta, tapi berlaku. Tak ada orang nak mati. Ada seorang di Yusin, saya tak sempat ziarah, tapi saya sedih tengok. Dia ada keluarga, abah ada, mak ada, lepas tu adik pun ada. Ni. Satu hari mak abah dia berjalan naik kereta, accident, mati habis. Tinggal dia. Allah uji. Walaupun masa tu tak panggil anak yatim dah, akhir balik dah. Tapi adab tengah belajar lagi macam kita lah. Allah, macam mana nak hadapi. Baru ni pun kita dengar. Sebab itu anak yatim ni tuan-tuan, kita tak tahu. Kesian. Yang kedua, dia ni emosi dia lain. Dia orang tak ada bapa, tak ada ibu ni lain. Jadi dengan sebab itu, bila Nabi sendiri anak yatim, maka dia memberi satu semangat. Semangat menyatakan bahawa bukan anak yatim tak boleh berjaya. Saya senaraikan nama betapa ramainya ulama yang jadi anak yatim berjaya cemerlang. Imam kita, Imam Syafi'i, anak yatim. Imam Malik, anak yatim. Imam Abu Hanifah, anak yatim. Imam Abu Yusuf, anak yatim. Ramai ulama-ulama zaman dulu anak yatim. Tak pelik, orang besar-besar pun hebat, anak yatim. Tuan-tuan, kita dengar dalam 2-3 tahun baru ni pun ada seorang ulama besar daripada Mesir, namanya Yusuf Al-Qaradawi, anak yatim. Dia cerita dalam buku dia Ibnul Qaryah wal Kutab, kisah masa dia kecil. Sedih. Mak abah dia mati lama. Mak dia sayang kat dia. Masya Allah. Dia belajar di Sanawi, ibarat agak duduk sini, dia belajar di Teluk Kemang tu, duduk rumah, duduk asrama. Dia tontonlah di sana. Keluarga mari ambil, mak dia sakit sangat, peluk dia, sayang. Mak dia bila dia balik segar, dia anak seorang. Anak seorang, betul-betul anak seorang. Hari nak pergi, mak dia peluk sungguh, dia kata. Sedih dia. Lepas dia balik, dia pergi, dalam 2-3 hari, berita bagi tahu mak dia mati. Dia balik, tengok mayat yang tanah. Dan dia cerita betapa perihnya anak yatim. Sebab itu saya pernah ceramah di Kuala Lumpur masa saya jadi mufti dulu di Kuala Lumpur lah. Saya camping anak yatim. Rupa-rupa masjid yang saya ceramah tu dia pelik. Masya Allah, bagi saya antara masjid yang terbaik dalam bab mengendali isu anak yatim. Hebatnya dia kendali anak yatim ni, di mana dia ada satu tabung khas anak yatim. Dan dia cakna dan dia beri bantuan sampailah anak yatim tu berjaya sampai ke universiti, sampai balik, sampai kerja. Saya cerita betapa perinya kita buat macam ni, dan dia buat. Takdir Tuhan, tuan-tuan tahu apa berlaku? Takdir Tuhan. Yang cakap dengan saya, dia kata, saya adalah satu contoh anak yatim. Bukan anak yatim, dah lah tua bangga dah masa tu. Saya masa kecil, saya anak yatim dan saya berjaya. Masjid ni lah yang buat. Kita nak bantu seorang-seorang, tak larat tuan-tuan. Yalah, anak yatim tu ada 4 orang pula. Kalau seorang 500. Bolehlah
hampir-hampir rebeh dah baru kitanya. Letih. Jadi bila ada tabung surau, ada tabung masjid, kita bagi ya. Jangan bagi setahun sekali. Orang nak makan tiap-tiap hari. Bagilah sesuai. Sebulan sekali ke, ataupun seumpamanya keperluan buat. Dan dia akan ingat, tuan-tuan. Manusia dengan sebab buat baik dan dia berjaya, dia balas di luar daripada jangkauan. Manusia bila dia baik, dia dibuat baik dan dia berjaya, banyak kisah-kisah. Ada seorang kaya di Arab Saudi. Cikgu dia orang Palestin. Tua dah. Dia temu cikgu dia hadiah ke cikgu dia. Tak banyaklah. Hadiahnya kalau tak silap satu banglo mewah. Satu kereta jenis besarlah, cantik. Lalu orang ni kata, cikgu ni kata, kenapa kau buat macam ni kat aku? Kata dia, tak, saya masih ingat lagi cikgu bagi saya serial. Bagi saya mahal harga masa tu. Ya. Tapi saya ingat sampai sekarang. Lalu dia bagi. Tengok. Kesan. Peri pentingnya jaga anak yatim. Peri pentingnya kita tengok anak yatim. Dan banyak sejarah ni. Jadi kita dalam keadaan negara nak maju, yang ini tak ada orang berdoa untuk jadi anak yatim. Tapi tiba-tiba terjadi macam mana pengurusan. Ni Allah jaga. Allah sebut dalam Quran, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan kamu mengkasarinya. Nabi sebut khairu baitin min buyutil muslimin fihi yatim yuhsanu ilaihi wa syarru baitin min buyutil muslimin fihi yatim yusa'u ilaihi. Sebaik-baik rumah orang Islam ada anak yatim dilayang dengan sebaik. Sejahat, seburuk-buruk rumah ada anak yatim diunyanya anak yatim tersebut. Jadi kalau buat di masjid gini, hak ni tepat RM10, RM5, kadang-kadang RM20, kalau ada rezeki lebih RM50, anak yatim boleh. Fikir cara macam tu baik sangat, tuan-tuan. Jadi masjid sebagai anak angkat kepada anak-anak yatim semua. Boleh buat, tuan-tuan. Baik. Poin seterusnya, kerana masa tak sempat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasulullah? Allah utuskan Nabi ni kerana ada 4 tugas. Tugas yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yu'allimuhumul kitab. Dia nak mengajar manusia kitab Al-Quran. Jadi Nabi ni murabbi dan muallim, ajar. Ini panduan yang terbaik. Yang kedua disebut wal hikmah, mengajar hikmah. Sebahagian ulama menafsirkan hikmah itu sunnah Nabi atau ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga dia kata wa yuzakkihim, dia nak mensucikan manusia. Apa makna mensucikan? Maknanya manusia ini mana-mana hati dia dibersihkan, sifat-sifat mazmumah dinyahkan, diganti dengan sifat-sifat mahmudah. Dan terakhir, manusia ni apa benda pun dengar tak sama dengan lihat. Sebab dengar ni dia hanya dengar orang cerita, dengar tok guru ceramah, dengar. Tapi bila lihat, kesannya cukup mendalam. Nabi, sahabat lihat. Dia lihat cara makan, cara minum, cara berjalan, cara lain, tuan-tuan. Dan peliknya, tuan-tuan tengok saya. Apa tuan-tuan rasa? Kadang-kadang menyampah. Bila nak berhenti ceramah ni? Contoh. Tak apa, jangan bimbang, cepat. Kadang-kadang kita macam tu. Nabi, tadi baru kita ramai-ramai selawat. Baca dalam selawat. Kita kata apa? Kita kata, Mara'a wajhaka ya Sa'ad. Betul tak? Siapa yang tengok mukamu, dia rasa bahagia. Oh. Tengok je, bahagia. Siapa dia macam tu?
Ini Rasulullah. Seronok yang amat sangat. Duduk dalam majlis Nabi tenang. Duduk majlis ni pun tenang sampai boleh tidur. Majlis Nabi pun tenang. Tuan-tuan, orang macam ni kalau kita tengok tok guru kita baik, Nabi tak usah panggil lah. Tok guru pada tok guru dia baik lagi, Nabi terbaik. Ini kita kena faham. Dan tak ada atas muka bumi yang sesempurna macam tu. Contohlah, kita tengok kita ada 15 orang ustaz. Masya-Allah, hebat-hebat. Tapi ustaz tu tak sama. Ada ustaz ni dia kaki puasa. Tu. Ada ni kaki ngaji. Ada hak ni berani cakap. Ada hak ni kaki sembahyang malam. Ada hak ni kaki zikir. Ada hak ni kaki selawat. Ada hak ni kaki ngajar. Dia tak ada atas tubuh satu orang tu, dia paling semua sekali. Dan ada hak ni kaki pemuka. Nabi ni tak tahu. Bandingkan semua sekali, dia pasti nombor satu. Contoh, siapa paling pemurah sekali di dunia ni? Saya tak cerita hak moden, kita cerita hak lama lah. Hak moden ni kita banyak benda boleh bahas lagi. Yang kami buat, orang paling pemurah, yang derma paling banyak sekarang ni yang dicatatkan oleh saya lah, ialah Sulaiman Ar-Rajihi daripada Saudi. Dia derma lebih kurang dalam, tak banyak macam kita lah, lebih kurang dalam 16 bilion dolar. Kita banyak 40 ya. Tapi dia 16 bilion. Banyak. Dia wakaf banyak orang. Sayyidina Osman sampai sekarang saya bawa balik Makkah 4 hari, 5 hari lepas hari Selasa ni. Kita pergi masih ada lagi. Wakaf Sayyidina Osman mengalir. Dan saya pernah tengok dalam YouTube, lebih kurang dalam dia dapat, orang yang mengusahakan dapat lebih kurang dalam 50 juta dolar setahun. Semua dia wakaf, dia buat. Dia mati berapa tahun dah? 1400 tahun lebih dah. 1400 tahun, dia mati tahun 36 Hijrah. Sekarang 1445. Tengok. Banyak. Tapi tuan-tuan, bukan kita itu, kita tengok hati macam mana dia. Di negeri Arab dulu, zaman sebelum Nabi sikit, ada seorang lelaki pemurah yang amat sangat. Dia duduk dekat Yamamah. Yamamah ni kalau tengok dalam peta Saudi sekarang ni, dekat dengan Riyadh. Dekat situlah. Namanya Hatim. Hatim ni pemurah yang amat sangat. Siapa orang kata kalau nak sebut pemurah ni enggak, kaju di Hatim. Kamu ni pemurah seperti pemurahnya Hatim. Pemurah sangat. Pemurah macam mana tuan-tuan? Kalau orang datang rumah dia, kambing. Macam sebut sini lah, malam ni kambing. Kambing. 3 orang kambing. 4 orang kambing, 10 orang kambing, 2 orang kambing, seorang kambing, habis kandang kambing dia. Mari orang, tak ada kambing. Kuda kesayangan naik pun, ya, sekarang nak jamu tetap. Pemurah yang amat. Sampai Raja Rom, Maharaja Herakla ataupun Hercules yang duduk di Syam tu, mari atau 2 wakil. Jadi orang baik ni, dia tak tanya dulu, dia jamu dulu. Sudah jamu kenyang kawan ni, dia tanya, mari buat apa? Saya ni utusan daripada Maharaja Rom, Kaisar. Oh, dah. Maharaja Rom dengar cerita awak ada kuda pakai baik. Jadi dia nak minta dengan awak seekor kuda tu. Hak tu lah. Dia kata, apa baru cakap? Kata, apa pula? Ni kuda hak mau makan, aku sembelih. Dah, aku tak ada benda lain, aku sembelih hak ni. Wali hak tu. Terkejut dulu ni. Allah. Makan ni pemurah ni. Hatim ni pemurah tuan-tuan. Cerita banyak. Saya kisah dia tu panjang, saya suka dengar. Pemurah dia tu sampai kepada tahap adik dia bila dia mati nak ikut macam abang dia ni Hatim. Buat pemurah juga. Mak dia pun tengok adik dia pemurah. Mak kata,
Adik, mu dak payah ikut abang mu hati tu. Mu ni bukan kaki pemurah pun. Abang mu ya kaki mu. Allah mau doa lalu kata macam tu. Kita nak buat macam abang kita lah. Dia boleh buat takkan kita tak boleh buat. Dia kata. Mak dia kata gini. Aku nak royak kamu. Hatim tu. Masa aku mengandung dia bila beranak tu. Aku beri susu ni. Beri susu tetek aku ni. Mari budak lain. Dia rela lepas. Aku beri susu orang lain. Tapi giliranmu, aku beri susumu, ada orang lain nak, mu pegang. Tetek aku sebelah lagi. Tak mati. Kecil. Lain, mu ni lain. Hati tu lain. Kan kita tengok budak ni, sayang ke mak dia, dia tak mahu nak dia seorang je, mak dia. Tengok. Oh, kata. Orang tanya Hatim, Tim, ada tak orang lebih pemurah lagi? Ada, kata dia. Kau pemurah, ada lagi orang paling pemurah? Ada, kata dia. Siapa paling pemurah? Aku berjalan di kampung Badui. Orang tak kenal aku. Kemudian aku tengok ada anak muda seorang. Dia ni macam anak yatim lah. Kemudian aku kata kat dia, boleh tak jadikan saya tetamu? Kata boleh. Apa buat? Sembelih kambing lalu. Betulan ada 10 ekor. Sembelih. Jamu kambing. Tengah-tengah jamu, cakap dengan Hatim. Kata, dalam kambing seekor ni kat mana kamu paling suka? Hatim kata, tak ada lain, kepala. Kalau mungkin harap saya pergi turun bawah ni, ada orang jual kepala. Boleh makan kepala? Boleh. Dia kata kepala. Oh, gitu kepala. Tak apalah. Dia keluar sekejap. Dia bawa, dia siapkan, dia bawa 9 ekor kepala tu. 9 kepala. Hatim keluar, habis kambing dia sembelih kerana nak ambil kepala. Seekor kambing satu kepala, tak ada 14. Dia kata, buat mu buat gitu. Dia kata, mu suka kepala. Kalau kita mecok tu, gerang tu. Kita lain. Dia buat semua. Allah Hatim kata. Bukanlah aku nak makan banyak. Sekadar tanya, aku jawab. Hatim pun kata, orang tanya, dah mu apa? Aku bagi kat dia 300 ekor kambing. Orang kata, kalau begitu mu lebih pemurah daripada dia. Tak. Aku walaupun bagi 300 ekor, kambing aku ada beribu ekor. Dia bagi 10 tu habis. Tengok. Tuan-tuan, itulah pemurah. Nabi kita macam mana? Nabi kita pemurah. Orang minta satu, dia bagi semua. Ya Rasulullah, saya minta kambing seekor, saya nak balik, saya kampung Badui ni. Nabi kata, ambillah selembah kambing ni, buat balik. Dia balik tu, dia kejut. Dia kata, hei kaum, ya kaum aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah. Wahai kaum, kamu pakat masuk Islam lah. PA perangai Muhammad, bila dia beri, dia tak takut fakir. Tuan-tuan, Nabi kita, dia beri bukan mengikut orang minta lebih. Dia beri bukan apa yang dia ada, apa yang dia tiada. Oh, macam mana? Kadang-kadang, dia jangan buat, jangan ikut. Dia buat, dia sanggup hutang bagi pihak dia, boleh ambil. Kita ada kad bank. Umur berapa dah sekarang? 60. Berapa kali bagi bini kad bank suruh cocok? Mu ambil lah berapa? Tak ada. Yang panggil yang semua. Air liur jatuh. Yang. Tapi tak bagi kad bank. Tak bagi. Sungguh. Tak bagi. Takut dia ambil banyak. Kita dia tahu nombor PIN-nya berat. Nombor PIN kita mudah. 777777. Ingat. Kita malah nak ingat. Duit kita nak suruh ambil 100, dia buat silat tekan 01 lagi. Dia buat ke 1000. Contoh. Maknanya beza. Itu pemurah. Berani. Rasulullah berani. Orang berani sungguh. Dia bukan berani sikit, berani sungguh. Beraninya dia pernah berlaku satu malam di kota Madinah, bunyi satu dentuman yang kuat dari satu arah. Suara kuat. Sahabat takut. Pagi-pagi lagi selepas subuh, masing-masing pergi kat rumah Rasulullah. Tengok-tengok Rasulullah tak ada. Tengok. Tak ada Rasulullah. Selepas beberapa ketika nampak Rasulullah kembali daripada arah suara tu. Baru nak lapor, Rasulullah kata jangan bimbang, tak ada apa-apa. Aku gidah tadi. Kalau kita baru nak tubuh ahli jawatan kuasa, siapa dia nak pergi, hak mana berani, suara apa. Bincang dulu ni, 14 hari dulu bincang ni. Ni suara daripada mana? Ayo, Nabi kita dulu. Berani. Jadi tuan-tuan,
Last sekali, kita sebagai orang Islam, apa yang patut kita buat? Nombor satu, saya tengok sebut cinta-cinta kat Nabi betul, comel sangat. Kita kena ikut sirah dia, kena baca sunnah dia. Saya sebut dalam buku ni. Kalau baca satu persatu, jauh kita dengan Nabi, ya Allah. Menarik kisah dia. Makin kaji, makin tak habis. Nombor dua, Nabi ni Quran turun pada dia. Jadi kita bila sebut Quran turun, kita kena baca Quran banyak-banyak. Saya sebut dalam buku tip hafazan Quran. Quran kena jaga, tuan-tuan. Setidak-tidaknya dia petunjuk kepada kita. Nombor tiga, kita kena belajar. Mari macam majlis ni. Saya nyatakan dalam buku tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Belajar, tuan-tuan. Jangan lupa kita belajar. Cari ilmu sedapat mungkin. Nombor keempat, jaga masa. Nabi adalah orang yang paling baik, paling pandai jaga masa. Saya sebut dalam buku Masa Pelihara lah. Nabi buat. Nombor lima, kita jangan lupa sedekah macam saya sebut tadi. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Macam-macam kisah pelik-pelik. Nombor enam, Nabi orang yang paling kuat berdoa. Kita kena doa banyak. Saya nyatakan dalam buku inilah doaku. Kalau orang tanya kita apa doa Nabi paling banyak, ulama jawab yang pertama, Nabi banyak baca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membalikkan hati, sabitlah hati aku atas taat pada kamu, atas agama. Nabi banyak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu antara yang disebut dalam nas-nasnya. Dan terakhir sekali, hidup kita hanya sekali, justru biarlah bererti. Kita tak ada peluang yang kedua, tak ada peluang yang ketiga. Jadi selama mana hayat dikandung badan, kita hidup, kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Saya cakap macam ni, saya amat insaf. Anak saya tahun lepas mati. Kaji mari sini dulu, saya kaji bawa juga. Anak nombor 2, sakit apa? Kanser, sarkoma. Sini beri. Tengok dia berhenti. Saya sebut dalam salam terakhir kisah hidup dia. Sikit. Apa makna? Maknanya tuan-tuan, Allah bagi kita peluang untuk hidup, gunalah sebaik-baiknya untuk berbakti pada agama, pada bangsa, pada negara, pada ibu bapa, pada sahabat handai, pada jiran. Biar kita pengekspor kebaikan. Bukan semata-mata sekadar kita itu cerita lama. Aku tak boleh dah. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masa saya ambil agak banyak dengan suasana yang ada pada hari ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din amin ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.